Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita akan buat penjelasan untuk homework. Okey, cikgu mula share skrin. Okey, ini adalah kita punya homework lah. Ada 8 soalan. Kita akan cuba untuk selesaikan sama-sama. Okey, pertama sekali semua kena ada kalkulator. Cikgu akan ajarlah cara buat kalkulator. Okey, untuk penyelesaian dalam kalkulator ni semua orang kena faham dulu cara guna kalkulator. Kuasa 2 kat mana, kuasa 3 kat mana, punca kuasa 2 kat mana, punca kuasa 3 kat mana. Kalau punca kuasa 3 169, untuk kalkulator belah kanan dekat sini. Sama juga kedudukan dia dekat kalkulator yang seterusnya, iaitu tempat cikgu bulatkan yang warna kuning tu. Punca kuasa 169 bila setelah ditulis dalam kalkulator, kamu akan dapat dia adalah 13 tolak 2 kuasa 3. Kuasa 3 dia tak dapat terus. Kuasa 3 kalau dalam kalkulator tak dapat terus. Kita kena tekan shift, lepas tu barulah kita tekan kuasa 3. Kita kena tekan shift, barulah kita tekan kuasa 3. Jadi 2 kuasa 3, kamu tekan kalkulator 2 kuasa 3, kamu akan dapat dia 8. Bahagi pula dengan punca kuasa 3. Untuk punca kuasa 3, tekan shift dulu. Lepas tu tekan ni. Ni adalah punca kuasa 3. Tekan shift baru tekan punca. Tekan shift baru tekan punca kuasa 3. Kedudukan yang sama sahaja. Okey, sekarang bila kamu tekan, kamu akan dapat jawapan dia 5. Sampai sahaja sini, masukkan dalam kalkulator terus. Masukkan dalam kalkulator terus. Jangan jangan tekan 13 tolak 8 dulu, lepas tu baru bahagi dengan 5. Sebab hukum dia sebenarnya 8 kena bahagi dengan 5 dulu. Tapi tak apa, itu dalam bab 1. Untuk dah sampai sini terus tekan kalkulator 13 tolak 8 bahagi dengan 5, kita akan dapat 11.4. Ini jawapan untuk nombor 1. Okey, kalau lain tengok balik penjelasan dan button mana nak kena tekan tu. Okey, kita akan pergi pula buat soalan nombor 2. Jadi cikgu padamlah sebab cikgu perlukan kalkulator ni. Okey, soalan nombor 2 adalah ini soalan dia. Okey, soalan nombor 2 adalah apabila ada 3 dekat luar. 3 punca kuasa 16. Ni maksudnya 3 darab dengan punca kuasa 16. Punca kuasa tu dekat sini. Kalau dekat kalkulator yang ni dekat sini, kalau dekat kalkulator yang belah kanan ni dekat sini. Tekan punca kuasa 16, kamu akan dapat 4. Buat kurungan. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya adalah 3 darab dengan punca kuasa 16. Darab pula, bila dia buka kurungan, ni adalah kurungan ni, ni adalah kurungan. Ni adalah kurungan yang kamu kena salin. Salin kurungan tu, salin. Lepas tu tulis pula punca kuasa 3. Punca kuasa 3 macam cikgu beritahu tadi, tekan shift, lepas tu tekan dia punya punca kuasa. Kalau kalkulator ni sama saja, tekan shift, lepas tu tekan dia punya punca kuasa. Punca kuasa 3 125 akan dapat 5 tambah 3 kuasa 3. Bila kamu tekan 3 kuasa 3, kamu akan dapat dia 27. Kat mana kuasa 3 tu? Okey, mula-mula untuk kalkulator yang belah kanan tekan shift. Silap, warna kuning nampak sikit. Tekan shift, lepas tu tekanlah dia punya kuasa 3. Tekan shift, lepas tu tekanlah dia punya kuasa 3. Barulah dapat 27. Jadi bila dah sampai sini, salin je sebiji dalam kalkulator. Kalau nak salin sikit-sikit pun boleh. Contoh selesaikan kurungan tu dulu. Ada 3 darab dengan 4 dapat 12. Darab bila ada kurungan tak salah nak buat macam tu. 5 tambah 27. Jadi 5 tambah 27. 5 tambah 27, kamu dapat 32. Jadi kat sini dia tak salah. Tak salah kalau kamu nak salin satu-satu. Maksudnya kalau ada kurungan ni, tak kisah. Nak selesaikan terus macam tadi tak boleh. Sebab ini ada kurungan. Jadi kita kena selesaikan satu-satu. Darabkan dulu 3 darab 4. Ini kurungan yang kedua, 5 tambah 27. Ini adalah cara menjawab soalan nombor 2 lah. Dia ada kurungan tu selesaikan satu-satu. Tadi berbeza, tadi tak ada kurungan, check balik Okey. Okey, jadi cikgu cuba untuk selesaikan soalan K pula. Soalan yang ketiga. Okey, untuk soalan ketiga sama sahaja, tengok dia tak ada kurungan. Tadi ada kurungan. Jadi punca kuasa 3, tapi kita kena letak kurungan dalam kalkulator sebab dia ada negatif. Dia ada negatif.
Jadi kalau dalam kalkulator kita kena salin macam mana ni? Kita kena salin punca kuasa 3, punca kuasa tekan shift lepas tekan kuasa, tekan shift lepas tu tekan kuasa, buka kurungan negatif 125. Bila kamu tekan negatif 125 dalam kurungan, kamu akan dapatlah jawapan dia. Punca kuasa 3 buka kurungan negatif 125, kamu akan dapat jawapan dia negatif 5 tambah punca kuasa 169. Jadi kamu akan dapat sini 13 darab 2 kuasa 3. Darab pula dengan 2 kuasa 3. Kuasa 3 tekan shift lepas tu tekan dia punya kuasa yang ni. Yang ni. Okey, jadi 2 kuasa 3 dapat 8. Tekan. Jadi kat sini kan tak ada kurungan. Jadi bila tak ada kurungan, masukkan terus dalam kalkulator sekaligus. Negatif 5 tambah 13 darab 8, kita akan dapat jawapan dia 99. Ini jawapan dia untuk soalan ni lah. Okey. Dah habis. Cikgu terus pergi kepada soalan yang berikutnya, iaitu soalan I. Okey, tengok ni. Okey, jadi untuk soalan ni, punca kuasa 4 tekan kalkulator macam biasa dapat 2. Darab 2 kuasa 3 tekan kalkulator macam biasa, kita akan dapat 8 bahagi. Bila dia ada kurungan yang ni, kamu kena salin. Jangan tak salin. Kurungan 3 kuasa 3 dapat 27. Tolak 5 kuasa 2 dapat 25. Maksudnya yang ni cikgu buka semua. Buka dia punya punca kuasa, selesaikan dia punya kuasa 3, kuasa 2. Jadi kat sini selesaikannya dulu dalam kurungan tu. 27 tolak 25 dapat 2. Bila dah sampai sini barulah kita tekan kalkulator 2 darab 8 bahagi 2. Jadi kita akan dapat jawapan dia 8. Ini adalah jawapan dia. Tengok macam mana kita selesaikan sama-sama tu. Jadi ini kita dapat 8. Bila ada kurungan, selesaikan satu-satu. Okey, kita akan jawab pula soalan yang seterusnya. Ini kita dah jawab. Okey, kita jawab pula soalan M. Okey, kita tengok soalan M. Okey, untuk soalan M, kita kena tahu kurungan yang mana kena salin, kurungan mana yang tak perlu salin. Jadi ini kurungan. Ini adalah dia punya kurungan. Jadi bila dia ada kurungan, maksudnya kita kena salin kurungan tu. Jadi punca kuasa 8/27. Kalau 8/27 untuk kalkulator yang belah kiri, kita tekan yang ni. Tekan dulu punca kuasa 3, iaitu shift punca kuasa 3. Lepas tu buka kurungan, baru tekan simbol ni. Isi 8/27, tutup kurungan. Nanti kamu akan dapat jawapan. Untuk kalkulator belah kanan pula, tekan dulu punca kuasa 3, buka kurungan 8/27, tutup kurungan. Dia berbeza. Jadi kita tekan punca kuasa 3, 8/27, kamu akan dapat jawapan dia 2/3. Tambah pula. Tambah pula. Okey, tengok ni. Cikgu padamlah yang ni. Cuba tekan kalkulator, dapat tak 2/3? Okey, punca kuasa 2 7/9. Untuk kalkulator belah kiri, punca kuasa macam biasa. 2 7/9 ni nak isi macam mana? Buka kurungan dulu. Lepas kamu buka kurungan, tekan shift, tekan simbol ni, nanti dia akan keluar. Dia keluar 3 petak. Jadi 2 ni nombor besar dia, 2 7/9. Salinlah. 2 7/9. Jadi kamu akan dapat macam ni sahaja. Terus tekan kalkulator. Untuk kalkulator yang belah kanan pula, buka kurungan dulu. Okey. Silap. Sorry. Buka punca kuasa dulu, buka kurungan, baru buka kurungan. Lepas tu tekan 2 per ni per ni ABC. Per 7/9, tutup kurungan. Tu cara kita nak tekan dia. 2/7/9, tutup kurungan. Jadi kita akan dapat jawapan dia 1/2/3. Kita akan dapat jawapan dia 1/2/3. Ini kalau jawapan dalam keadaan pecahan wajar. Kok-koklah kalkulator kamu keluar jawapan dalam keadaan 5/3 pun betul. Sebab ini dalam keadaan pecahan tidak wajar. Terserah nak pakai yang mana. Darab pula 3/7 kuasa 2. Tekan macam ni. Okey.
3/7 tu dalam kurungan 3/7 kuasa 2. Okey. 3/7 kuasa 2. Jadi bila tekan kalkulator kita akan dapat 9/49. Selesaikan dulu yang dalam kurungan. Selesaikan dulu yang dalam kurungan. Macam nak selesaikan? Bila pecahan, kalau tambah, kita kena buat ni dalam kurungan, buat ni juga dalam kurungan. Buat je macam tu. Jadi dalam kurungan 2/3 tambah kat kurungan 1/2/3 tutup kurungan, kamu akan dapat jawapan dia 2/1/3 darab 9/49. Bila ada pecahan, pecahan buat je kurungan. 2/1/3 tu dalam kurungan macam tadi. Kalau dalam kalkulator ni 2/1/3 darab 9/49, tulis macam ni. Kalau dalam kalkulator ni pakai simbol ni. Pakai simbol ni senanglah, dia ada 3 isi je. Isi yang ini iaitu 2/1/3 dalam kurungan darab pula dengan, okey, tak payah tekan shift, tekan sahaja ni iaitu dia ada simbol 2 sahaja. Jadi bila dia ada simbol 2 saja, tekanlah dalam kurungan 9/49. Boleh terus tekan. Jadi bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 2/1/3 darab dalam kurungan 4/49. Jadi jawapan yang kita akan dapat adalah 4/21. Silap. Sorry. Silap tekan. 2/1/3 darab dengan 9/49. Jadi kita akan dapat jawapan dia 21/43. Ini jawapan dia. Maksudnya buat satu-satu. Okey, ini untuk soalan ni. Ini untuk soalan ni. Kita pergi pula penyelesaian untuk soalan yang seterusnya. Boleh tengok kalau apa tak sempat ke apa ke, boleh pause, boleh start balik. Okey, soalan N pula. Soalan N. Okey, soalan N. Bila soalan ni macam mana kita nak buat? Selesaikan atas dengan bawah dulu. Tak payah terus bahagi. Contoh, 4/2 kita dapat 2. Silap. 4/2 kita dapat 16. Tambah punca kuasa 3 125 kita dapat 5. Tolak punca kuasa 64. Punca kuasa 64 kita dapat dia 8. Bila kita dapat dia 8, kita tulis ada macam ni. Maksudnya tak perlu nak selesaikan terus. 2 darab pula dengan punca kuasa 3. 343 kita dapat 7. Jadi 16 tambah 5 tolak dengan 8. 16 tambah 5 tolak dengan 8. Selesaikan yang atas dulu, 13. Per dengan 2/2 darab 7 dapat 14. Ni je jawapan akhir dia. 13/14. Okey. Habis dekat sini. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Soalan O. Kita tekanlah dalam kalkulator. Bila ada kurungan ni, kita bukalah kurungan. Jadi kita akan dapat sini 1/8 darab dengan buka loop kurungan. Kurungan ni kena salin. 4/9 kita akan dapat 2/3 tolak. Tolak pula dengan punca kuasa 3 tu dalam punca kuasa 3 buka kurungan negatif 16/54. Jadi kita akan dapat negatif 2/3. Negatif yang ini untuk yang ini. Negatif yang ini untuk yang ini. Jadi kita selesaikan dulu yang dalam kurungan tu. Cara dia adalah buat dalam kalkulator. Kalkulator kita tulis macam ni. Kalau yang ini, kita tulis macam ni. Yang ni tak apa. Yang ni dia ada simbol ni. Tapi yang ni senang sikit. Cuai. Buka kurungan 2/3. Tolak. Tolak dengan apa? 2/3. Tulis macam ni dalam kalkulator. Kalau kalkulator kamu, kalkulator yang tu. 2/3 tolak pula tolak dengan 2/3. Jadi dekat sini kamu akan dapat 1/3. Kalaulah dalam kalkulator tulis 4/3 pun betul. Betul, tak ada masalah. Jadi tekanlah kalkulator kamu, selesaikan antara dua ni. 1/8 ni darab dengan 4/3. Dapat 4/12.
24. Boleh kecilkan. 4/24 kita akan dapat 1/6. Ini jawapan untuk soalan ni. Ingat bila nak masukkan benda-benda yang dalam pecahan dalam kalkulator mesti kita buat kurungan. Tak kisah dia tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi. Okey. Jadi, harap jelas. Ada soalan boleh tanya WhatsApp cikgu. Okey, kita pergi pula kepada tadi kita jawab soalan O. Ya, cikgu lupa. O lesson. Okey, kita jawab soalan O. 4/9. Okey, akhir soalan yang terakhir pada hari ini adalah soalan P. Pada hari ini kita jawab pula soalan P. Senang sahaja. 8/2. Kita akan dapat jawapan dia 64. Darab dengan 900. Punca kuasa 900. Tekan kalkulator dapat. Lepas tu tekan pula kalkulator punca kuasa 3. Punca kuasa 3 dalam kurungan. -8/125. Kamu akan dapat dalam kurungan -2/5. Tekanlah kalkulator sebiji. 64 darab 30 bahagi dalam kurungan -2/5 tutup kurungan. Jadi kita akan dapat jawapan dia -4,800. Ini jawapan dia. Okey, jadi sampai situ sahajalah penjelasan untuk kesemua soalan homework. Boleh tengok satu-satu, kalau tak faham pause dulu, dengar dulu yang ayat-ayat penerangan dia. Okey, jadi sampai situ sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.